Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 4, Alhamdulillah bertemu lagi kita pada kelas hari ini. Sebelum Muklimah teruskan pengajaran Muklimah nak murid-murid lihat sebuah video yang ada kaitan dengan pelajaran pada hari ini. Selamat menonton. Dunia yang terkenal akan suhunya yang panas dan kering. Kali ini ada tempat yang terkenal karena keringnya alias jarang atau bahkan tidak ditemukan air di tempat tersebut. Curah hujan yang sedikit membuat tempat tersebut mengalami kekeringan yang luar biasa karena ketidaktersediaan meter per jam, sama seperti mobil balap dengan kenaikan suhu 20 derajat. La ilaha illallah. Meski termasuk kota yang sangat kering, Luxor ternyata bisa mengundang banyak sekali turis mancanegara dari berbagai negara. Dikatakan tingkat kelembapan dan awan sangatlah tinggi di tempat ini. Tingkat kelembapannya setara dengan negara yang di Gurun Atacama tidak pernah turun hujan selama lebih dari 500 tahun. Sampai di peringkat pertama dari daftar tempat terkering di dunia. Yang keluar sebagai pemenang adalah McMurdo Dry Valleys. McMurdo Dry Valleys adalah tempat terkering di dunia yang ada di Antartika. Antartika sendiri telah dikenal sebagai tempat yang dipenuhi dengan es dan glasier. Tidak ada hal lain selain kekeringan yang ada di tempat tersebut. Bahkan, saking keringnya, hampir tidak ada es atau salju menutupi wilayah bebas es terbesar di benua itu. Angin dapat mencapai kecepatan 200 meter per jam, menguapkan semua air, es, dan salju. Wajib kalian tahu, tidak ada hujan yang turun di McMurdo Dry Valleys. Saking keringnya, tidak ada ekosistem apapun yang... Baiklah, murid-murid telah pun menonton sedikit sedutan video yang Muklimah tayangkan sebentar tadi. Jadi, apakah perkara yang murid dapat kaitkan dengan pelajaran kita pada hari ini? Adakah murid dapat teka? Ya, kita akan pelajari pada hari ini adalah bagaimana untuk kita membersihkan najis ketika ketiadaan air. Jadi, hari ini insya-Allah Muklimah dan Muklimah Nur Aida akan ajarkan kepada murid-murid tajuk tengok skrin Muklimah. Istinja. Okey, boleh nampak? Okey, jadi murid-murid di rumah ikut Muklimah sebut. Istinja. Sekali lagi. Istinja. Ejaan istinja macam dalam slide Muklimah ya. Okey, jadi itulah tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini. Mari kita lihat apakah maksud ataupun pengertian istinja. Okey. Pengertian istinja ini ialah membersihkan kubul atau dubur setelah membuang hadas kecil atau hadas besar dan membersihkan najis-najis yang keluar itu dengan alat yang kesat seperti batu. Contoh saja, ini baru satu contoh. Okey. Apakah maksud istinja ini? Dia kata membersihkan kubul atau dubur. Kubul atau dubur? Apa maksud kubul atau dubur? Kubul dan dubur ini adalah tempat di mana keluarnya air kencing dan najis. Kalau kubul ni adalah tempat keluar air kencing. Maknanya kubul ni adalah kemaluan di hadapan dan dubur ni adalah tempat keluar najis. Faham ya? Baik. Kita hendaklah bersihkan najis yang keluar daripada dua tempat ini. Yang pertama tadi kubul dan yang kedua dubur. Jangan salah sebut. Kubul, dubur. Kubul, dubur. Okey. Kita wajib bersihkan najis yang keluar daripada dua tempat ni. Okey? Dan
najis yang keluar itu hendaklah kita bersihkan dia. Kalau tak ada air, macam mana kita nak buat macam dalam video tadi kan? Tak ada air. Sebulan tak ada air. Takkan kita nak biar berulat? Tak boleh. Nak kita sebagai orang Islam, wajib untuk kita bersihkan najis tersebut sebab kita nak beribadah. Baik. Kalau tak ada air, apakah alat lain ataupun bagaimanakah cara, kaedah untuk kita gunakan supaya kita boleh bersihkan najis di kubul dan dubur? Okey. Jadi, mari kita lihat slide Mukadimah yang seterusnya. Baca dan fahami dialog di bawah. Ayah, kalau saya hendak pergi membuang air tetapi kita tidak mempunyai air, apakah yang harus saya lakukan? Oh, dalam Islam, apabila kita tidak mempunyai air, kita dibenarkan menggunakan bahan-bahan kesat seperti kayu, daun dan batu. Jadi, jika saya bersuci menggunakan bahan-bahan tersebut, saya tetap dikira bersuci. Begitukah, Ayah? Ya, Sally. Istinja ialah membersihkan kubul dan dubur selepas membuang air kecil dan air besar dengan menggunakan bahan-bahan yang tertentu. Hukumnya wajib. Sally, tahukah kenapa? Supaya kita sentiasa bersuci dan solat kita sah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betulkah, Ayah? Betul, Sally. Murid-murid, adakah murid-murid tahu apakah alatan yang boleh digunakan untuk beristinja selain daripada air? Mari saksikan video selanjutnya. Boleh lihat ni? Okey, nampak? Baik, ini merupakan secara ringkas. Simple je Mukadimah buat supaya murid nampak jelas dan faham. Apakah alatan untuk kita gunakan untuk istinja ni? Untuk kita bersihkan najis daripada kubul dan dubur. Kalau tak ada air, macam mana kan? Ataupun apakah alat-alat untuk kita gunakan beristinja? Okey, yang pertama, batu. Okey, yang kedua, tisu. Yang ketiga, air mutlak. Air mutlak maksudnya air biasa, air pipe. Bukan air teh, bukan air Pepsi, bukan air sirap. Ya, maksudnya air pipe. Yang ketiga tadi air mutlak. Yang keempat, daun kering. Ya, daun kering. Yang kelima, kulit kayu. Kulit kayu. Kelima-lima alat yang Mukadimah tunjuk ini, kita kena tengok juga kesesuaiannya. Contoh, jika batu itu mempunyai permukaan yang licin, ada tak batu yang mempunyai permukaan yang licin? Ada. Jadi jangan salah pilih batu. Contoh batu yang Mukadimah pegang ni. Batu ini mempunyai permukaan yang kesat. Jadi kita boleh guna tak batu ni? Boleh murid-murid. Boleh. Okey. Kalau daun kering pula macam mana? Daun kering yang bagaimana? Pastikan daun kering yang betul-betul kering. Kalau murid-murid gunakan daun yang masih hijau warnanya, daun itu tak cukup kering. Bermakna daun itu tidak mempunyai permukaan yang kesat. That's why sebab tu kita perlukan daun kering. Kita tak gunakan daun yang hijau. Okey. Seterusnya tisu. Okay, tisu ni kita dah sedia maklum. Selalu kita nampak kalau kita pergi ke mana-mana supermarket, orang Cina, orang India ke kadang-kadang, mereka akan beli banyak tisu. Itulah kegunaannya untuk mereka bersihkan najis. Okay, tapi tu tak apa, tak jadi masalah ya. Kemudian kulit kayu. Pastikan kulit kayu yang betul-betul kering. Ya. Bukannya kita bersihkan najis guna kayu tu, tidak. Kulit dia kita kupas kulitnya dan kita ambil untuk kita bersihkan najis ya. Dan pastikan kulit kayu itu tidak berduri, takut datang mudarat pula kepada kita masa kita nak bersihkan najis kan. Baiklah, seterusnya
Ini merupakan, inilah dia ya, contoh lain gambar-gambar untuk alatan beristinja. Sekurang-kurangnya 3 biji batu. Sekurang-kurangnya. Maknanya boleh tak 2 biji batu? Tak boleh. Kalau ikut logik kita pun tak cukup kan? Tak cukup. Kita kena, biar lebih tak apa. Ini contoh daun kering. Lihat, betul-betul kering. Dan daun kering ni mempunyai permukaan yang kesat. Okay, Seterusnya, Muklimah akan ajarkan cara-cara beristinja. Baik, dalam Islam, ada 2 cara untuk beristinja. Yang pertama, cara beristinja dengan menggunakan air. Langkah yang pertama, hilangkan najis pada kubul atau dubur. Langkah kedua, basuh dengan air mutlak sehingga hilang bau, warna dan rasa. Baik, untuk cara beristinja dengan menggunakan benda kesat, mari kita saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini Ustazah akan tunjukkan cara-cara beristinja menggunakan benda-benda kesat. Sebelum tu, ingin Ustazah tunjukkan apakah maksud istinja. Istinja ialah menghilangkan najis pada kubul. Kubul ialah bahagian hadapan kemaluan kita. Dipanggil faraj ataupun zakar. Dan juga dubur ialah di bahagian belakang. Dengan air dan juga benda-benda kesat. Okey, baik, hari ini saya nak tunjukkan contoh dengan menggunakan batu ataupun tisu. Syaratnya ialah yang pertama, najis itu mestilah tidak beralih, tidak keluar meleleh ke bawah. Dan yang kedua ialah najis itu masih belum kering. Okey, caranya begini. Sediakan 3 batu. 3 batu ni paling minimal, paling sikit. Sekiranya masih lagi najis, ada najis di bahagian dubur, perlulah tambah lagi batu sehingga kita yakin dia bersih. Okey, batu yang pertama. Kita kena menggunakan tangan kiri. Okey. Batu yang pertama, sapuan yang pertama. Sekali sapu. Dan kita terus buang. Sapuan yang kedua, buang. Dan sapuan yang ketiga. Dan buang. Sekiranya masih lagi tak bersih, dia yakin tidak bersih lagi, bolehlah tambah lagi jumlah batu. Paling sikit mestilah 3 ketul batu. Okey. Dan sekiranya menggunakan tisu. Tisu kering. Okey, kita cabut. Ni. Okey. Kita buat 1 dan buang. Ambil lagi tisu. 2. Buang. Dan ambil lagi tisu. 3 dan buang. Okey. Baiklah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey murid-murid, tadi kamu semua telah belajar tentang pengertian istinja kan? Okey, jadi kamu semua tahulah maksud istinja. Okey, so tadi juga kamu dah belajar tentang alat-alat yang boleh digunakan untuk beristinja. Tadi Muklimah dah tunjuk gambar, dah bagi penerangan tentang alat-alat yang kita boleh gunakan untuk istinja. Dan antum juga, kamu semua juga tadi telah melihat video cara-cara untuk beristinja apabila ketiadaan air. Okey, tadi cara-cara beristinja menggunakan benda kesat. Okey. So sekarang ni Muklimah nak uji minda, nak tahu sama ada kamu semua faham atau tidak faham apa yang kamu pelajari tadi. Okey,
So, kita lihat. Okey. Soalan yang pertama, apakah pengertian istinja? Okey, A. Mensucikan kubul dan dubur dari najis. B. Mensucikan kaki dan tangan dari najis. C. Mensucikan tubuh badan dari najis. Okey, murid-murid, agaknya apakah pengertian istinja ni? Ya, betul. Pandai murid-murid. Jawapan dia adalah A. Mensucikan kubul dan dubur dari najis. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Apakah hukum istinja? Apakah hukum istinja? Okey, A. Sunat. B. Makruh. C. Wajib. Teng. Betul, pandai kamu semua. Jawapannya adalah C, wajib. Okey, beri tepukan. Okey. Seterusnya soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga ni antum kena lihat gambar lah. Okey, Mukadimah akan baca arahan. Okey. Di antara berikut yang manakah alat-alat yang boleh digunakan untuk istinja? Okey, di antara berikut yang manakah alat-alat yang boleh digunakan untuk istinja? Okey, jom kita lihat satu persatu. Okey, lihat gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama tu adalah gambar air oren. Okey, murid-murid, agaknya air oren ni boleh tak kita gunakan untuk beristinja? Tak boleh. Betul. Pandai antum semua. Betul. Air oren ni tak boleh digunakan untuk beristinja. Okey, hanya air mutlak sahaja yang dibolehkan untuk beristinja. Okey, pandai. Okey, kita lihat gambar yang kedua. Okey, gambar batu. Okey, boleh. Pandai antum semua. Okey, kita lihat gambar yang seterusnya. Gambar yang ketiga. Okey, gambar kain. Okey, betul. Kain boleh digunakan untuk beristinja. Okey, sebelum itulah Mukadimah nak tanya antum semua. Macam kain ni kan, boleh tak kalau macam kita gunakan kain yang kita pakai, contoh baju yang kita pakai ni kan, ataupun tudung yang Mukadimah pakai ni kan, ataupun seluar yang kita pakai ni kan, boleh tak kalau kita gunakan untuk istinja? Tak boleh. Okey, betul. Pandai kamu semua. Betul. Kain yang kita pakai, pakaian yang kita pakai tidak boleh kita gunakan untuk beristinja. Okey, kain yang kita boleh gunakan untuk beristinja ni contohnya macam kain yang kita dah tak pakai, kain buruk kan. Lepas kita guna tu untuk beristinja, kita terus buang. Tak perlulah kita nak basuh, nak simpan ke apa kan. Kita guna terus kita buang. Okey? Seterusnya gambar yang keempat. Okey, gambar cermin. Agak-agaknya cermin ni boleh tak kita gunakan dia untuk beristinja? Okey, tak boleh. Okey, pandai. Tak boleh ya cermin ni sebab cermin ni bahaya, boleh membahayakan kamu semua. Pecah ke apa kan, kalau cermin tu pecah kan, dah memudaratkan diri kita. Nak satu hal pula nak kena bawa pergi hospital. Kesian. Okey? So, cermin tak boleh digunakan untuk beristinja. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat. Okey, daun kering. Okey, daun kering. Boleh tak? Boleh. Okey, pandai. Semangat antum semua ni nak belajar ni. Macam ni lah Mukadimah nak bersemangat. Okey, seterusnya gambar kulit kayu.
Okey, betul. Boleh ya, kayu ni, kulit kayu kita gunakan untuk beristinja. Pastikan kulit kayu tu berada dalam keadaan kering lah, bukan basah ya. Okey, seterusnya gambar yang kita lihat. Okey, ini adalah gambar tisu. Okey, agak-agaknya tisu ni boleh tak? Boleh. Okey, bagus. Seterusnya, okey, gambar air. Boleh tak? Boleh. Okey, pandai. Okey, seterusnya, tulang. Boleh tak? Tak boleh. Tulang ni pun tak boleh digunakan untuk beristinja. Tambah-tambah kalau kita tengok dalam gambar tu kan, ada tulang-tulang dia kan. Lagilah bahaya. Tercucuk tangan ke apa ke, bahaya So tak boleh. Tulang pun tak boleh digunakan untuk beristinja. Okey, faham ya anak-anak? Okey, seterusnya kita lihat gambar roti. Okey, kalau kita lihat roti ni nampak macam kesat kan? Okey, tapi agak-agaknya boleh tak kalau macam kita nak gunakan untuk beristinja? Okey, tak boleh. Pandai kamu semua, tak boleh sebab roti ni merupakan makanan. Okey, makanan tidak dibolehkan, tidak boleh digunakan untuk beristinja. Okey, seterusnya gambar buah. Okey, tengok ni gambar buah manggis. Sedapnya buah manggis ni. Agak-agaknya boleh tak kita guna untuk beristinja? Okey, tak boleh. Okay, tak boleh manggis pun tak, buah ni pun tak boleh kita gunakan untuk beristinja sebab buah ni pun juga makanan kan. So tak bolehlah kita guna dia untuk beristinja. Okey, yang terakhir, air hujan. Boleh tak anak-anak? Okey, boleh. Okey, pandai kamu semua. Okey, satu lagi. Muallimah nak share dengan kamu semua. Macam kertas kan? Macam kertas boleh tak kita gunakan untuk beristinja? Okey, betul. Kertas pun merupakan salah satu alatan yang kita gunakan untuk beristinja. Dan kamu semua perlu pastikan sebelum nak beristinja, sekiranya kamu ingin menggunakan kertas, pastikan kertas itu tidak ada tulisan ayat Al-Quran ataupun tulisan Jawi Okey. Kalau surat khabar ke selain yang ataupun kertas-kertas yang tak ada tulisan Jawi ke tak ada tulisan Al-Quran tu boleh kita gunakan untuk bersuci. Okey, insya-Allah. Okey. Okey, alhamdulillah kita dah buat dah tadi soalan uji minda. Alhamdulillah muallimah tengok antum semua hebat-hebat. Antum semua pandai-pandai boleh jawab semua soalan yang muallimah berikan tadi. Okey, beri tumpukan yang gemuruh untuk antum. Okey, pandai. Okey, jadi tadi kan antum tadi, kamu semua tadi dah tengok video berkaitan dengan cara-cara untuk beristinja kan? Jadi muallimah nak antum aplikasikan apa yang antum dah belajar pada hari ini dengan cara muallimah nak antum rakam satu video pendek lebih kurang 30 saat ke 1 minit lah. Okey, video tu rakam cara-cara beristinja. Tak kira lah antum nak guna batu ke salah satu guna salah satu, sama ada kamu nak guna batu ke, nak guna kertas ke, nak guna kain ke, nak guna kulit kayu ke, nak guna daun kering ke, nak guna tisu ke, tak kisah. Yang pastinya antum boleh guna, rakam je salah satu alatan tersebut dan antum boleh guna anak patung tak kira lah anak patung apa. Antum boleh guna, pastikan antum rakam ikut kreativiti masing-masing. Dan video yang antum telah rakam, muallimah akan video yang antum rakam, muallimah nak antum hantar kepada muallimah dekat Telegram muallimah. Nanti muallimah akan tengoklah
video antum dan Muallimah akan bagi hadiah pada siapa yang 5 video yang paling terbaik, rakaman dia yang dihantar pada Muallimah. Okey, boleh So, Muallimah harap antum semua buatlah tugasan, laksanakanlah tugasan yang Muallimah berikan kepada kamu semua supaya kita ni lebih faham. Bukan setakat kita belajar, tetapi kita mengamalkan apa yang kita belajar. Boleh Okey. Okey, sebelum Muallimah akhiri kelas Muallimah pada hari ini, Muallimah harap apa yang antum belajar pada hari ini dah belajar dah. Apa yang pengertian istinja tadi dah belajar semua dah, alatan-alatan tadi, cara-cara tadi. Muallimah harap antum semua dapat mengamalkan dalam kehidupan seharian kamu semua. Sekiranya ada satu ketika ataupun ketiadaan air kat tempat kamu nak membuang hadas besar atau hadas kecil, sekiranya ketiadaan air, jadi Muallimah harap kamu dapat mengamalkan orang kata dapat bersuci dengan cara istinja ni. Okey, dan antum mengamalkannya dengan menggunakan cara yang betul lah, dengan beristinja dengan cara yang betul. Jangan pula beristinja dengan guna satu batu. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Seeloknya kita paling minimum pun 3 biji batu Okey. So pastikan kita bersuci dengan sebetulnya lah. Sebabnya kalau kita tak bersuci dengan sebetulnya, maksudnya dekat badan kita still ada najis lah. Okey. So kalau kita tak bersih, badan kita masih ada najis, sah tak kalau macam kita nak solat? Betul, tak sah lah solat kita kan. So ibadah kita tak sah. So dengan cara kita orang kata basuh najis kita dengan bersih, insya-Allah anggota badan kita pun sihat. Kalau kita ni tak jaga kebersihan, kita ni sebenarnya mudah ditimpa penyakit kan. Jadi jagalah kebersihan. Okey, basuhlah anggota badan kita tu dengan sebersihnya. Okey, sekiranya kita membuang air besar, sekiranya kita membuang hadas besar ataupun hadas kecil. Dan dengan cara kita beristinja ni juga sebenarnya nak menunjukkan bahawa agama Islam ni agama yang mulia kan. Kenapa mulia? Sebabnya agama Islam ni menitik beratkan kebersihan. Okey, Allah pun sangat mengasihi orang yang menjaga kebersihan ni. Okey, kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ni ayat 222 ni, okey, Muallimah baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang yang sentiasa mensucikan diri. Masya Allah. Allah ni sangat suka, sangat sayang, sangat kasih pada orang yang suka bertaubat dan orang yang suka menyucikan diri kita. So, benda simple je kan? Kalau kita menyucikan diri, benda simple je kan? So, janganlah kita merumitkan. So, ingat, kita nak orang kata nak dikasihi oleh Allah kan. So kalau kita nak kita dikasihi, diredai, disayangi oleh Allah, so kita buatlah benda yang Allah suka dan kita tinggal benda yang Allah larang. Okey, faham? Okey, bagus antum semua. Okey, sebelum Muallimah sebelum kita tutup ataupun kita akhiri kelas kita, Muallimah tinggalkan antum dengan latihan lah. Tadi dengan latihan dengan rakaman video tadi satu kan. Yang kedua latihan. Latihan ni
latihan bertulis yang mana antum perlu siapkan di dalam buku latihan aktiviti, buku aktiviti masing-masing, muka surat 20 dan muka surat 21. Okey? Okey, kalau tak ada apa-apa, okey, kita tutup dulu dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, amin. Okey, assalamualaikum semua.